Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi lagi dimuliakan, susu merupakan antara sumber zat dan khasiat yang kita berikan kepada anak-anak kita sedari kecil. Kalau kita lihat daripada zaman purba ataupun zaman dahulu sehinggalah ke zaman kini, susulah satu-satunya sumber makanan yang kita berikan kepada anak kecil kita. Selepas daripada itu, daripada abad ke-19 sehinggalah ke abad yang ke-20, dengan bantuan sains dan teknologi, selain daripada susu ibu, muncul pula susu formula ataupun susu buatan. Jadi bermula pada abad ke-20 sehinggalah ke sekarang ini, susu formula semakin lama mendapat tempat sebagai satu pilihan makanan yang kita berikan kepada anak-anak kecil kita. Lantaran dari itu, sebagai satu respons, WHO dan juga UNICEF pada 1990 telah pakai satu deklarasi yang dinamakan sebagai deklarasi Innocenti, yang menggariskan tentang kepentingannya susu ibu untuk diberikan kepada anak-anak kita. Dan di pihak kita di Malaysia, KKM juga telah menggariskan, telah menggunakan satu garis panduan tentang promosi susu formula ini di KKM, di hospital-hospital. Dan ini merupakan satu respons kepada meningkatnya populariti penggunaan susu formula. Jadi dengan bantuan sains dan teknologi juga kita dah tahu susu ibu ni tak ada perbandingan jika nak dibandingkan dengan susu formula. Jadi kita di slot yang terakhir pada hari ini, pada 2 hari ini, kita akan membicarakan tentang susu ibu, namun dalam satu pandang sisi ataupun perspektif yang agak berlainan. Jadi tajuk kita pada hari ini, kita akan cuba nak membincangkan, mengupas berkenaan bank susu, antara stigma atau keperluan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mengantuk lagi mengelirukan, okey, nampak ada respon tu, saya suka lagi lah. Okey, saya nak ada satu pantun sebelum kita pergi lebih mendalam. Tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita pergi lebih ke dalam perbincangan wacana kita pada petang ini, izinkan saya untuk memperkenalkan 2 orang tetamu jemputan kita. Yang pertamanya di sebelah kiri saya, Dr. Hamidah Mat. Assalamualaikum, Doktor. Sihat nah? Okey, baik. Sedikit latar belakang pendidikan beliau. Beliau telah merupakan seorang graduan daripada University of Al-Bait, Jordan pada 1999. Kemudian menyambung masters di UM, di Department Fiqh and Usul. Kemudian mendapat PhD juga daripada UM pada tahun 2014. Beliau pernah bekerja sebagai pensyarah di UIA, dan kemudian sekarang ini bekerja sebagai pensyarah kanan di Open University Malaysia, betul ya? Okey, baik. Dan yang keduanya, tetamu undangan kita adalah Dr. Syed Abdul Khaliq Syed Abdul Hamid. Assalamualaikum, Doktor. Sihat nah? Alhamdulillah. Jadi sedikit latar belakang pendidikan beliau. Beliau mendapat ijazah sarjana muda MBBS di IIUM pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pelajaran di dalam Masters in Medicine Pediatrics USM 2016, dan kemudian melakukan fellowship in neonatology di UK pada tahun 2018. Beliau merupakan seorang consultant pediatrician dan neonatologist di Hospital Pakar An-Nur. Beliau juga merupakan seorang pensyarah klinikal di UIA separuh masa, ya Doktor. Okey. Dan kemudian ahli jawatan kuasa Code of Conduct for the Treatment on Children di MMC, ahli komiti ICU dan CCU Hospital Pakar An-Nur, dan beliau juga pernah menjadi pengerusi Halimatus Sa'diah Mothers Center di IIUM, betul ya? Okey, baik. Jadi kita nak mulakan wacana diskusi kita pada hari ini. Saya nak pergi kepada Dr. Hamidah dululah. Hamidah dulu sebagai pembuka bicara. Dr. Hamidah, saya rasa ramai lagi yang masih belum tahu tentang bank susu ini. Mungkin di Malaysia ini agak janggal lah untuk kita sebut. Jadi boleh tak Dr. Hamidah cuba cerita sedikit latar belakang ataupun bank susu ni apa sebenarnya? Dan kalau boleh ceritakan sedikit tentang di Malaysia ini bank susu tu
apa dia punya status dia. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Miqdad, Dr. Syed, adik-adik doktor lah ni. Alhamdulillah banyak saya dapati darah-darah muda yang bersemangat. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Pertamanya terima kasih pada pihak penganjur kerana menganjurkan satu program yang bagi saya sangat-sangat bermanfaat dan kita harapkan selepas ini ada impak yang lebih sekiranya konten ataupun kandungan program ini dapat kita sebar luaskan. Okey, ada berapa minit? Okey, baik. Sebab tak ada manilakat. Okey. Baik. Soalan yang menarik apa itu bank susu? Kita mungkin dah biasa dengan perkataan bank. Bank yang disinonimkan dengan sebuah tempat simpanan. Biasa kita kalau bank kita refer kepada duit kan? Dan duit tu kita hanya boleh guna kita punya. Kita boleh simpan, kita boleh ambil, kita boleh ubah dan sebagainya. Dan ada juga bank darah kan? Bank darah dia agak berbeza sedikit dengan bank duit kerana darah ni kita boleh simpan dan biasanya bukan kita yang ambil pun, dia berkonsepkan derma. Okey, bila sebut bank susu kita fahamlah konsep dia seperti dia macam satu tempat penyimpanan susu yang disimpan secara saintifik. Dr. Syed boleh secara saintifik yang lebih nanti Dr. Syed lah. Saya dulu bercita-cita nak jadi doktor juga, doktor perubatan tapi tak sampai hajat tu. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan peluang untuk mengkaji dalam bidang fiqh dan perubatan. Bolehlah sikit-sikit doktor. Okey, jadi bila kita sebut bank susu, dia adalah satu institusi ataupun satu tempat penyimpanan susu yang disimpan secara saintifik dan dijaga dan boleh dikeluarkan atas permintaan. Biasanya bukan yang memberi susu tu yang mengambil susu tu, tetapi yang diperlukan adalah bayi-bayi, terutamanya bayi pramatang. Itu secara konsep dia. Bank susu di Malaysia ni macam barulah dibincangkan, tetapi hakikatnya idea bank susu ni di peringkat dunia telah lama diutarakan semenjak tahun 1910 kalau tak salah saya. Okay? Di Washington ditubuhkan bank susu. Jadi kita nampak kat situ kemajuan teknologi dan juga penemuan dalam bidang sains ni dia akan membantu dari segi kemajuan untuk meningkatkan kita kata kemandirian manusia untuk hiduplah, kelestarian manusia. Jadi tak apa, walaupun lambat bank susu ni ada di Malaysia ni, cumanya kita terfikir kenapa baru sekarang ada kan? Bila kita sebut apa status, bila doktor tanya apa status bank susu di Malaysia ni, perbincangan tentang status tu dia sangat berkait rapat dengan perkembangan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan bank susu. Kenapa dalam bank darah tak ada pun isu boleh tak boleh? Sebab darah dia tidak melibatkan salah satu daripada perkara penting yang Dr. Daniel sebut tadi tu, iaitu penjagaan terhadap keturunan kan. Okey, kalau kita nak sorot kembali syariah ni dia datang dengan satu message iaitu rahmatan lil alamin, iaitu yang terkandung dalam maslahah, dan maslahah itulah yang dikatakan punca ataupun tujuan utama syariat itu diturunkan. Jadi bila kita nak bincang bank susu ni amat penting untuk kita sebagai orang Islam, sebagai petugas kesihatan, sebagai orang yang frontliner dengan orang awam terutamanya yang mungkin menghadapi masalah kekurangan susu ataupun ada kelahiran anak yang kurang matang, pramatang dan sebagainya. Jadi konsep yang rahmat tadi tu perlu kita jadikan sebagai asas dalam perbincangan bank susu, dan perkara itu jugalah yang kita lihat perubahan-perubahan tu yang berlaku dalam fatwa-fatwa yang berlaku di Malaysia. Okey, permulaannya pada tahun 2006 baru ada idea tentang penubuhan bank susu di Malaysia apabila Pengarah Kesihatan 14 Mac 2006, Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Ismail Marikan dalam satu seminar isu-isu perubatan di IKIM, beliau menyuarakan kata kita kena buat bank susu kerana pada waktu itu ada permintaan untuk memberikan susu tu kepada anak-anak ataupun bayi yang pramatang lah terutamanya. Tapi pada masa itu, fatwa yang ada di Malaysia masih menolak secara tuntas. Maksudnya no.
Bank susu tak boleh. Kenapa bank susu tak boleh? Bank susu tak boleh, alasan dia yang pertama adalah dia boleh mencelarukan nasab. Jadi bila Islam datang dengan 5 tadi tu, ad-daruriyat ataupun kita kata perkara yang penting dan mendesak yang perlu diutamakan tu, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan. So dia memang core yang 5 tadi tu. Pada masa tu kita lihat keperluan mungkin kurang dan tidak ada lagi pakar-pakar macam Dr. Said ni untuk memperjuangkan kita perlu buat bank susu. Kerana apa? Kerana halangan yang ada dalam fatwa tu bukan bersifat no means no. Maksudnya kita boleh kumpulkan lagi pakar-pakar dalam bidang perubatan, dalam bidang fiqh untuk meneliti kembali dalil-dalil yang berkaitan, huraian-huraian ulama selepas daripada itu. Kerana kita lihat Islam kan banyak mazhab kan, dan perbezaan-perbezaan pandangan dalam mazhab tu merupakan satu rahmat yang mana kita lihat maslahah yang sentiasa berubah tu diraihkan dengan perbezaan-perbezaan pandangan tersebut kan. Jadi kata kalau kita lihat bank susu yang menjadi masalah tu adalah kecelaruan nasab. Jadi kecelaruan nasab tu dia ada perkara yang boleh boleh kita ubah suai. Bukan ubah suai hukum, jangan salah faham. Kita boleh mencari ruang-ruang ada sebenarnya kebenaran yang diberikan. Okey, itu pada tahun 2006. Yang selepas daripada itu 2011 masih lagi fatwa oleh JAKIM masih tidak membenarkan lagi. Kemudian fatwa yang siasat perbincangan awal Dr. Said terlibat di Perlis, Majlis Fatwa Perlis pada tahun 2017 dikeluarkan bahawa bank susu dibenarkan. Kerana kita boleh mengawal ataupun mengatur supaya kecelaruan nasab tu tidak berlaku. Dan antara hujah yang diberikan adalah pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau kita lihat pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu sangat-sangat longgar. Longgar bukan dalam erti kata dia keluar daripada kerangka syariah tu, tidak. Tetapi ada logiknya di situ. Kalau ikut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata penyusuan tu mesti berlaku dalam bentuk ada bonding. Maksudnya ada penyusuan secara terus dengan ibu, ada ruang untuk berlakunya tautan kasih sayang dan kita tahu siapa ibu tu. So kalau dalam bank susu, benda 3 tu tak ada. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah kata boleh. Jadi dalam mana-mana pandangan pun, kita akan ada yang paling ekstrim yang ketat dan kita ada yang paling longgar. Kan? Jadi kita tengok kat situ sejauh manalah kalau nak kata status bank susu di Malaysia ni, perkembangan yang terkini, tahun 2023, Februari yang lalu, Majlis Fatwa Pahang kan, dengan penubuhannya bank susu SASMEC Bonda Halimatus Saadiah di IUMC yang Dr. Said mempunyai sumbangan secara terus di situ. Dengan adanya bank susu yang pertama Fatwa Syariah di SASMEC tu, di Hospital UAE tu menunjukkan bahawa dari segi hukum fiqh dan fatwa, dari segi praktikal sudah ada. Cuma dari segi pelaksanaan mungkin nanti Dr. Said boleh ni. Okay, sekian Dr. Baik, terima kasih Dr. Hamidah atas pembuka bicara kita pada petang yang berbahagia ini. Dr. Said antara founder kepada Halimatus Saadiah Mother's Milk Center. Kalau saya tak jadi moderator ni pun saya pun tak tahu kewujudan pusat tu lah. Jadi sebenarnya apa yang pencetus kepada wujudnya ataupun usaha Hospital UAE untuk mengadakan Halimatus Saadiah Mother's Milk Center ni, dan kalau boleh cerita sikit dari segi penubuhan dia, apa cabaran-cabaran yang doktor hadapi pada masa tu? Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator, yang berbahagia Dr. Hamidah, yang berbahagia Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin dan semua kepada para penganjur dan semua hadirin dan hadirat yang ada di hadapan saya hari ini. Isu pasal milk bank ni, saya sangat passionate pasal isu ni sebab ini adalah saya seorang neonatologist. So kerja saya handle baby newborn yang teruk-teruk. Baby paling kecil saya pernah handle berat 350 gram saja. So saya pernah tengok macam mana keadaan bayi-bayi yang lahir yang dalam keadaan yang sangat susah, yang lahir dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, kita berjaya selamatkan dia. Ada baby paling kecil saya handle dalam keadaan teruk, sekarang dah boleh pergi sekolah menengah ada apa-apa. So saya tengok banyak keadaan dan saya juga
Alhamdulillah Allah bagi saya peluang untuk bekerja di beberapa NICU di luar negara, di UK pun, dan saya dah dapat lihat macam mana bekerja di tempat yang ada akses kepada milk bank. Okay, so first thing saya nak bagi tahu, perkataan milk bank ni sebahagian besar daripada majlis-majlis fatwa di Malaysia masih agak sensitif lagi. Baru minggu lepas kami berforum, saya buat satu pembentangan lah berkaitan dengan proses pembahagian susu daripada milk bank kepada bayi-bayi. Apa proses-proses dia. Di antara panelisnya adalah pegawai daripada majlis pejabat Mufti Pahang. Bila sebut milk bank je, dia masih lagi defensif. Sebab kelulusan yang mereka berikan adalah pusat susu. Kita define sama aja, milk bank, pusat susu is the same thing. Tapi bagi mereka bila sebut nama bank tu je, dia tak selesa. So dia kata dia tak suka kita guna perkataan milk bank, dia kata dia okey kalau kita guna perkataan milk center, pusat susu. Okay, so tu isu satu benda yang saya nak bagi tahu. So my point is, benda yang saya perjuangkan beberapa tahun ni, dia benda yang bagi saya sangat besar. Saya jumpa Tuan Mufti sendiri, saya present paper beberapa kali kepada Majlis Fatwa Negeri Pahang untuk dapat kelulusan tu. Beberapa kali. Saya prepare, I spend hours. Banyak jam, banyak hari saya prepare. Dan kita present beberapa kali baru dapat kelulusan. Dan Alhamdulillah, panjang pula. So, saya punya point yang pertama, kenapa kita kena ada milk bank ni? Satunya, ada banyak bayi yang tidak ada akses kepada susu ibu sendiri. Ada banyak reason. Contohnya ibu yang memang tak mampu nak menyusukan. Kadang-kadang ibu bayi lahir, ibu meninggal, COVID dan sebagainya. So anak perlu susu. Dan ada bayi yang memang hanya boleh dapat susu ibu sahaja. Ada baby yang saya terpaksa puasakan berminggu-minggu puasa baby itu sebab tidak ada akses kepada susu ibu. Ada baby yang hanya dapat susu ibu sahaja. Tak ada susu ibu, kita kena puasa kan? Option kita tak banyak. Option susu kalau baby yang tak boleh, hanya boleh, contohnya baby yang ada necrotizing enterocolitis, NEC. So bayi-bayi begini, dia hanya boleh dapat susu ibu sahaja. Kalau tak ada susu ibu, kita terpaksa bagi certain susu-susu formula yang sangat-sangat specialized. Contohnya, extensively hydrolyzed formula. Dekat Malaysia ada satu brand saja, dekat luar negara ada beberapa brand lagi. Dekat Malaysia satu brand saja, Similac Alimentum. Similac Alimentum ni extensively hydrolyzed formula, dia tidak halal. Tulis cop kat tu, tidak halal. Satu lagi option adalah satu susu kita panggil amino acid. So kita allergic dengan protein. So bila kita hydrolyzekan protein tu dia jadi partially hydrolyzed macam non-HA, Similac TC, Enfolic Gentle Yeast, bukan kempen susu So dia ada beberapa non-HA ni semua yang partially hydrolyzed untuk allergic. Kemudian ada extensively hydrolyzed very very short protein. Contohnya macam Similac Alimentum, that's it. Satu tin kecil tu 600 gram tu harga dia 100 lebih. Sangat mahal. Dan dia tidak halal. Satu lagi susu yang amino acid base. Nama dia Neocate. Satu brand saja di Malaysia. Neocate. Neocate pun harga satu tin kecil tu, harga dia 100 lebih juga. Sangat mahal. Sangat susah nak dapat. Tak boleh beli di kedai. Tak boleh beli di semua farmasi. By order saja. Saya nak order untuk hospital pun difficult nak dapat. It's not easy to get. Dan susu tak sentiasa ada. So kadang-kadang baby tu kita kena puasakan just sebab tak ada susu. Dan sebelum ada milk bank ni, apa jadi? Kita terpaksa, contoh kita tak nak jadikan, nanti saya akan ceritakan betapa hebatnya dalam bab milk bank ni, Mazhab Syafi'i memang superb lah sebenarnya. Sangat mudah kerja. Tim-tim negara lain kan, dia kata Alhamdulillah Malaysia sebab kita ada Mazhab Syafi'i, kita strict Mazhab Syafi'i, dia mudah kerja. Nanti saya akan cerita insyaAllah. So, mana dah saya mengarut ni? So baby tu, bila kita tak nak dia jadi membentuk radha'ah tu, anak susuan tu, kita terpaksa pilih ni masa saya di USM ada satu bayi tu memang perlu susu ibu saja, ibu dia tak boleh hasilkan susu. So kita terpaksa rekrut 30 ibu susuan untuk dermakan susu kepada bayi tersebut. So ini satu cabaran yang susah nak dapat 30 orang untuk mendermakan. So ini di antara cabaran dia. So kenapa perlu? Sebab memang ada baby yang memerlukan. Memang ada baby yang sangat memerlukan. Dan susu ibu ni bank susu ni dah menyelamatkan lebih daripada jutaan bayi. Bank susu ibu yang pertama tahun 1909 di Vienna. Tu yang pertama. Sebelum milk bank ni dah ada milk sharing.
Di Malaysia, milk sharing ni, berkongsi susu ni benda biasa. Baginda Nabi kita ada milk sharing. Baginda Nabi dia menyusu bukan dengan ibu dia sahaja, Sayyidatina Aminah, dia juga menyusu dengan Thuwaibah Aslamiyah, kita tak biasa dengar. Dan paling lama baginda Nabi menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Kan, lama. So, milk sharing ni benefit dia banyak. Dia ada sharing of epigenetic, bukan setakat, dia bukan DNA transfer by hereditary tu, tapi epigenetics. Di UAE sekarang kita tengah buat study macam mana transfer of epigenetics through milk ni. Epigenetic transfer by food ni memang evidence banyak. Sebab itu susu bayi yang menyusu ibu, dia kuatkan dia punya bowel dia sebab epigenetic transfer di antara dia. Okay, so manfaat susu ibu ni memang sangat banyak. Memang sangat-sangat perlu untuk ada. That's very clear. Dan di dunia sekarang ni ada lebih 700 milk bank. Di dunia sekarang ni lebih 700 milk bank ada di merata dunia. Di Malaysia sahaja yang baru ada satu saja. Milk bank syariah, patuh syariah yang pertama di dunia adalah di Singapura tahun 2018. Selepas fatwa Muiz, nanti saya akan cerita apa sedikit beza dia. Kemudian milk bank yang pertama patuh syariah di Malaysia di UAE tahun 2021. So begitu. So apa cabaran dia? Dia ada 7 yang saya masa kita mula nak set up milk bank ni, dia ada 7 isu utama yang saya nak selesaikan. So belum lagi bincang pasal alatan, belum lagi bincang pasal kelulusan dengan KKM dan sebagainya. Ada 7 isu utama yang nak kena settlekan. Yang pertama, isu fatwa. Sebab Muzakarah Fatwa Kebangsaan tahun 2011, Muzakarah Fatwa Kebangsaan tahun 2011 keluarkan fatwa yang sangat jelas, lebih kurang sama dengan fatwa daripada Fatwa Muasirah Prof. Wahbah Az-Zuhaili yang menyebut bahawa milk sharing, pendermaan susu ni digalakkan dalam Islam, tetapi disebabkan isu hifzun nasl ni, maka penubuhan milk bank di negara-negara umat Islam adalah dilarang. Ini kata Prof. Wahbah Az-Zuhaili. Fatwa yang sama yang diguna pakai, actually macam copy paste juga pun sebenarnya, saya tengok dia punya, bila kita translation dia lebih kurang macam copy paste juga. So Muzakarah Fatwa Kebangsaan tahun 2011 menyebutkan benda yang sama. Penubuhan milk bank adalah diharamkan, tapi perkongsian susu digalakkan. Dan alhamdulillah tim kami, bila kami bincang tu, kami dapat akses kepada beberapa diskusi yang tidak di-share. So kita dapat tengok kenapa JAKIM reject, kenapa Muzakarah Fatwa reject, kenapa Majlis Fatwa Negeri Pahang sendiri reject sebelum ini. So kami dapat tengok dan kita dapat keluarkan apa penyelesaian dia. Nanti saya akan cerita sikit lah, ada masa. Ada beberapa isu. Yang pertama, fatwa. Sebab kalau kita buat milk bank, diluluskan, berjalan, tapi fatwa kata haram, tak boleh lah kan. Adalah kita masa tu saya di UAE, Universiti Islam, lepas tu buat benda haram, tak boleh lah kan. Itu yang pertama. Yang kedua, isu rada'ah. Anak susuan. Macam mana kita nak penentuan anak susuan? So itu pun jadi isu juga. Contohnya, berapa kali menyusu dikira sebagai jadi anak susuan? Alhamdulillah Syafi'i kita kena 5 kali penyusuan kenyang. Ada mazhab yang 1 kali penyusu dah jadi anak susuan. Ada mazhab yang 3. Syafi'i jelas 5 kali penyusuan kenyang. Kemudian timbul pula isu susu tu susu direct ke susu dengan alat. Sebabnya ada mazhab dia hanya recognize anak susuan tu kalau penyusuan secara direct, sebab ada bonding dan sebagainya. Sebab susu direct ni EQ baby lebih tinggi. EQ dia, emotional quotient dia lebih tinggi kalau susu direct. So adakah formation rada'ah tu berlaku hanya bila penyusuan secara direct saja? Ada mazhab yang begitu. Sebab bila kita tengok penyusuan bayi ni, dia bukan susu direct saja. Sebab kemampuan untuk hisap, kita fikir hisap panjang pula cerita, sorry. Kemampuan untuk hisap ni, dia bukan kita fikir senang hisap, lahir boleh hisap. Hisap ni, sucking reflex ni adalah primitive reflex. Baby lahir, you put anything dalam mulut dia mesti hisap. Dia macam knee jerk reflex. So primitive reflex ni, baby lahir semua ada benda tu. Sucking reflex, rooting reflex, asymmetrical tonic, dia ada beberapa reflex lah. Kita panggil primitive reflexes. Tetapi, primitive reflexes macam sucking reflex ni hanya appear bila umur bayi tu lebih pada 34 minggu. So sebelum 34 minggu, baby tu tidak boleh hisap. Dia tak pandai hisap. So, itu isu dia. So kalau baby tu lahir sebelum 34 minggu, macam mana kita nak bagi susu? Kita tak boleh bagi secara direct. Kita kena bagi secara tube dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada baby dia boleh hisap. Dia boleh telan. Sebab telan pun is a reflex.
Tapi ada baby yang ada sucking swallowing discoordination. Dia boleh telan, dia boleh hisap, tapi dia tak pernah coordinatekan telan dengan hisap tu. Kita fikir senang makan sedap kan. Tapi Allah buat benda tu sangat kompleks sebenarnya. Sangat menarik benda ni. Kan? So ada baby tak boleh. So kita terpaksa bagi feeding dengan syringe, ada baby syringe feeding, ada baby spoon feeding, ada baby cup feeding, ada baby dengan tube. Bila dengan tube, dia bypass tube masuk mulut, pergi ke perut, orogastrik. So, ada fatwa kata susu yang masuk melalui mulut pergi ke perut. Masalahnya kalau kita pakai nasogastrik, dia bypass mulut. Masuk ke hidung, pergi ke perut. Sudah. Fatwa kata masuk ke mulut. Kan? So macam mana? Ada pula tube tu, certain baby dia memang tak boleh gastric feeding. Kita bypass perut. Kita panggil nasojejunal feeding ataupun orojejunal feeding. Kita tube tu masuk ikut hidung atau mulut, direct bypass perut, masuk ke jejunum terus. Lepas tu macam mana fatwa sampai ke perut? Sudah, kan? So benda-benda macam ni complicated. Lepas tu ada juga penyusuan yang kita bypass semua atas-atas ni terus gastrostomy tube. So macam mana? Direct tube masuk ke perut terus. Fatwa tu macam mana? Kan? So bila kita nak tengok fatwa, kita kena bincang benda tu. Lepas tu ada juga baby, okey. Baby yang matang tak ada masalah. Bila baby kenyang, benda ni jelas. Ulama dulu pun dah sebut. Bila baby kenyang, dia tunjuk tanda dia kenyang. Kan? Baby content, dia puas. Dia lepaskan breast. Baby tu dia tidur, dia happy. Kita tahu baby kenyang macam mana. Kan? Tu kalau baby matang. Kalau baby pramatang, benda ni tak ada. Dia ada beberapa physical sign. Contohnya heart rate dia akan turun. Kan? Dia akan ada beberapa sign yang lain lah. Heart rate dia turun, kita boleh ukur dia punya berat kenaikan dia. Appropriate 15 gram per kilo per day. Paling kurang. So, dia ada cara kira, objektif cara kira. Tapi benda ni untuk baby matang, baby pramatang, kita tak tahu benda ni. So, sebab itu perlu kami keluarkan satu guideline. Satu lagi isu cabaran macam mana nak kira kenyang. Kenyang tu macam mana kenyang? Sebab ada baby menyusu 3 jam sekali. 3 jam sekali okey. Macam kebanyakan baby 3 jam sekali, senang kira. Ada baby menyusu 2 jam sekali. Ada baby menyusu sejam sekali. So macam mana cara nak kira? Ada baby continuous feeding. Continuous feeding itu kami bagi feeding continuous. Break 24 jam. 4 jam tukar susu, 4 jam tukar susu. So macam mana cara nak kira quantify kenyang tu? Ini yang kami berjaya convincekan Majlis Fatwa Negeri Pahang. Kemudian ada juga isu ni Jakim pernah bincang juga tahun lepas. Sebabnya dalam mazhab dia kira satu penyusuan tu bila letak pada breast. Kadang baby dia hisap, dia lepas. Dia hisap, dia lepas. Kan? Betul kan? Dia hisap, dia lepas. Mana ada baby hisap, telan macam tu dia. Dia hisap, dia lepas. Dia hisap, dia lepas. So, ada pandangan kata satu penyusuan itu dikira dengan satu kali perahan. Sebab ada baby, dia hisap, dia lepas, hisap, lepas. So, dia bukan kira dia sekali penyusuan tu. Dia kira satu perahan tu equals dengan satu kali kenyang. Tapi, kalau kita tengok, kalau ibu tu dia dah menyusukan bayi dia umur dah setahun contohnya. Sekali perah dapat 10 ounce kau. Kan? Banyak, 300 ml. Baby pramatang 500 gram, berapa je dia perlu? Baby pramatang 500 gram, dia perlu satu hari mungkin 60 ml sehari. 5 ml sekali feeding kalau 2 jam sekali. Kan? So, kalau kira satu perahan, satu kenyang, sampai besar lah budak tu. Kan? So benda macam ni di antara benda yang kita bincang. Kemudian pula, macam mana kalau nak bagi dengan Muslim dengan non-Muslim? Boleh tak? Sebab rodoah tu masih terbentuk walaupun non-Muslim. Kan? Macam mana nak selesaikan? Boleh tak kita donor bagi pada anak susuan yang Muslim ataupun non-Muslim? Boleh ke? Macam mana nak selesaikan supaya dia tak jadi berkahwin? Sebab milk kinship tu, rodoah tu, anak susuan tu masih berlaku. Non-Muslim ke non-Muslim. It doesn't really matter. So ni ada benda dia. Kemudian satu lagi adalah, ni Majlis Fatwa tanya saya directly. Tak nak bayar ke? Sebab dalam Islam, penderma, ibu susuan tu boleh dibayar gaji. Ibu susuan tu boleh dibayar gaji. So ni di antara satu lagi cabaran yang menarik sebenarnya. Saya pulang balik kepada fungsi. Baik, terima kasih Dr. Said. Cukup kompleks apa yang Dr. Said lalui. Saya hampir terbaring dah tadi dengar Dr. Said cerita saja. Kalau saya yang kena tadi tu, saya tak tahu apa jadi kat saya lah. Okey, baik. Jadi stigma tu masih ada Dr. Said Stigma tu masih ada dan agak sukar untuk kita nak atasi dia. Saya nak pergi kepada Dr. Hamidah pula lah. Kalau kita
kita tengok daripada sirah nabawiyah, Nabi kita sendiri pun merupakan anak susuan. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah ibu susuan, anak susuan ini, adakah dia adalah satu amalan kaum Arab sahaja, ataupun dalam Islam sendiri macam mana pandangan Islam tentang susuan ini? Dan kalau boleh mungkin Doktor panjangkan sedikit tentang hukum, penceritaan tentang bagaimana kita nak mencapai fatwa hukum yang membolehkan bank susu itu diamalkan pada hari ini. Okey, terima kasih doktor. Semangat tu dengan Dr. Said ya. Alhamdulillah tengok buah hasil passionate je Dr. Said, tertubuhnya pusat susu bukan bank susu. Okey, pusat susu. Baik, terima kasih pada soalan Miqdad. Okey. Kita lihat Islam ni dia satu package. Kita tak boleh lihat dia terpecah-pecah sebab dia datang dengan satu package, bukan saja bermula ketika zaman Nabi Muhammad SAW, malah sebelum daripada itu, bermula sejak Nabi Adam AS. Jadi message tauhid risalah itu, dan yang membezakan tu adalah syariah kan. Jadi syariah Nabi Muhammad ni adalah penutup. Dan syariat Islam ni dia datang dengan package, iaitu dengan membawa rahmat ke sekalian alam. Jadi package itulah yang kita perlu menjadi dasar, sebagaimana saya ulang tadi itu, dalam perbincangan kita, terutamanya apabila berkaitan dengan kehidupan. Kerana syariah datang ni untuk menyusun kehidupan kita kan. Jadi 5 perkara yang menjadi tujuan syariat itu diturunkan kepada kita itu adalah untuk menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal. Yang mana kalau 4 tu tambah satu lagi harta tu memang sangat berkait dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mana merupakan pengamal perubatan. Bagi saya, kalau seorang pengamal perubatan yang mempunyai asas pengetahuan Islam yang kukuh tu, yang dapat menceritakan apa yang syariat itu nak sebenarnya, yang sangat selari dengan apa yang dibuat dalam bidang tugas tu, bagi saya dia adalah satu dakwah yang perfect sekali lah, yang sempurna. Jadi merujuk kepada soalan tadi tentang ar-radha'ah, kenapa Islam memberikan perhatian yang penting terhadap susu ibu kan? Kalau kita tengok banyak lagi segmen-segmen kehidupan manusia ni yang mana syariat ada berikan perhatian yang kecil, ada perhatian yang besar. Perhatian yang besar ni maksudnya dari segi hukum-hukum, kita lihat secara terperinci. Walaupun begitu, keistimewaan hukum syarak ni, dia mempunyai dalil. Ada yang mempunyai dalil secara tegas, tuntas. Ada yang mempunyai dalil secara umum. Bila dalil umum tu dia sebenarnya memberikan kebebasan kepada ulama untuk mentafsirkan, kepada ulama untuk mengambil kira pandangan-pandangan semasa, yang mana kunci utama dia adalah maslahah. Maslahah tu maksudnya apa kepentingan sekarang. Kalaulah masalah itu diberikan oleh pakar dalam bidang dia. Contohnya masalah sekarang ni, puan bank susu ni satulah untuk menjaga nyawa kan. Untuk menjaga nyawa. Berapa banyak nyawa anak kecil yang dapat diselamatkan, terutamanya bayi pramatang dengan menggunakan bank susu. Jadi boleh kata tahap bank susu ni, boleh kata tahap daruriyat ke doktor? Doktor kata boleh sampai tahap daruriyat. Jadi passionate yang ada tu perlu kita sampaikan kepada ahli-ahli majlis fatwa, orang yang punya authority kan dalam dasar dan sebagainya, supaya hukum-hukum yang ada tu kalau kita nak kembali balik kepada hukum ar-radha'ah tu, antara perkara yang boleh kita gariskan ar-radha'ah ni adalah satu kewajipan. Dia diceritakan dalam Al-Quran, ar-radha'ah ni maksudnya memberikan susu kepada anak tu adalah satu kewajipan. Bila Allah Ta'ala suruh, maksudnya benda tu penting. Macam kita kan, Allah Ta'ala tak suruh pun kita, Allah Ta'ala memberi galakan kita memakan makanan yang sihat, makanan yang baik dan sebagainya. Bila Allah Ta'ala kata kena beri susu kepada anak, dia tanggungjawab. Malah kalau bapa pun, kalau ibu tak boleh menyusukan, dia perlu cari orang lain dan beri susu kepada anaknya. Dan daripada situ kita lihat dalil-dalil, ada hadis, contohnya hadis yang mengatakan tentang menyusu tu apa. Jadi bila nak tubuhkan bank susu, bila nak cari hukum, kita perlu definisi yang jelas, menyusu tu apa. Jadi oleh kerana tak ada dalil yang secara jelas dari Al-Quran maupun hadis yang mengatakan menyusu tu apa, dia hanya menyusu saja. Jadi ulama boleh tafsir macam-macam. Menyusu
maka datanglah pandangan yang kata menyusu tu mesti direct daripada buah dada ke, ataupun dia boleh berlaku secara secara tiup ke, boleh dituang ke, ataupun kalau jadi sebuk macam mana? Susu ibu kita jadikan dia sebuk, bila kita bancuh, bolehkah, adakah dia dinamakan sebagai ar-radha'ah dan sebagainya. Tapi pandangan keseluruhan ulama boleh dikatakan mereka mengambil hadis Ibn Mas'ud yang mengatakan la radha'a ila ma syaddal al-azmu wa ambatal al-azma wa ambatal lahma. Maksudnya menyusu ni ar-radha'ah, konsep menyusu ni tak kira kok mana pun dikirakan menyusu, selagi mana menyusu tu boleh menguatkan tulang dan juga menumbuhkan daging. Maksudnya feeding lah kan, bagi makan lah, tak kisah ikut mana pun dianggap sebagai menyusu. Okay, so jelas. Jadi menyusu tu tak kira masuk ke hidung ke, tekak ke, ataupun terus ke perut dan sebagainya, suntikan ke apa ke, kan? Itu memang dianggap sebagai menyusu. Okey, jadi perkara yang kedua adalah pensabitan nasab tu. Maka datanglah hukum-hukum yang berkaitan dengan bilangan, kan? Ada yang kata sekali, mazhab Hambali dan Maliki dia kata sekali terus. Itu saya rasa pandangan yang sangat rigid lah. Saya rasa tak ada kot yang negara ataupun yang diamalkan lah sekali menyusu. Ada yang kata mazhab Syafi'i lah, mazhab Syafi'i yang paling moderate lah 5 kali. Dan ada yang kata 3 kali. Ibn Mas'ud, bukan Ibn Mas'ud, ada mazhab yang kata 3 kali menyusu. Jadi yang diambil kira, yang dipakai itu adalah mazhab Syafi'i, sebagaimana di Malaysia kita kata 5 kali. Sebab itu bila jelas pandangan syarak ni, maksudnya pandangan syarak ni yang tak boleh berubah dan yang boleh berubah. Yang tak boleh berubah tu yang jelas, yang daripada dalil tu tak ada makna lain melainkan itu. Tetapi yang berbentuk huraian, merupakan pandangan, ijtihad, perlu disandarkan kepada masalah. Jadi dinamika fiqh tu perlu diambil peluang lah sebenarnya kan, oleh terutamanya pihak-pihak yang berautoriti dalam agama ni, supaya mentafsirkan masalah tu dalam bentuk yang memberikan solusi kepada masyarakat. Kita kadang-kadang mengambil pendekatan yang terlalu rigid, kononnya nak menjaga agama, tapi dia telah mengabaikan penjagaan nyawa, yang mana dua-dua tu sangatlah selari. Jadi bagi saya, kalau nak simpulkan kepada soalan ni, pengetahuan tentang hukum tu merupakan hukum dasar, maqasid syariah, semua tu perlu ada dalam kita nak membentuk ataupun nak menyokong usaha yang semuanya nak menyokong, nak mencapai maqasid ataupun tujuan syariat itu diturunkan. Baik, terima kasih banyak Dr. Hamidah. Jadi pusat susu ni boleh dikira sebagai daruriyat lah ya. Dan kerja kita yang memahami tentang isu ini, kita perlu cuba untuk sampaikan kepada pembuat fatwa supaya mereka faham dan mereka boleh keluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan lah supaya dapat membantu. Baik, Dr. Syed, saya nak kembali kepada Dr. Syed lah. Apakah, mesti ramai yang tertanya, SOP pengambilan susu, penjagaan susu, pemberian susu ni macam mana sebenarnya? Adakah sesiapa pun boleh datang, dia nak offer susu dia, ataupun macam mana sebenarnya SOP dia? Okey, terima kasih atas soalan ni. Sebelum saya jawab soalan ni, penceramah biasa macam ni lah kan. Sebelum saya menjawab soalan ni, saya nak cerita satu benda lagi. Yang pertamanya, masa kami mula-mula set up tu, salah seorang staff saya, husband dia kerja di Pejabat Mufti. So masa kami bincang tu, husband dia pesan kat dia, jangan sesekali involve dalam penubuhan pusat ni. Kalau apa-apa jadi, tanggung sampai bila-bila. Tu pesanan suami dia. Saya terpaksa personally pergi jumpa suami dia sebab saya perlukan wife dia untuk bekerja dengan saya. Sampai macam tu stigma dia. Dan penubuhan bank susu ni, betul lah, memang dia daruri. Kalau kita tengok kan, ada satu ayat dalam Quran, surah Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman an yutimma radha'ah. Ibu-ibu, Allah sebut, Allah guna dua perkataan. Allah guna radha'ah untuk direct penyusuan, Allah guna perkataan fisal untuk weaning. Weaning ni bercerai susu. Weaning ni fisaluhu fi amain. Bercerai susu biasa 2 tahun. Kan? Allah sebut ibu-ibu menyusukan selama 2 tahun, liman an yutimma radha'ah, siapa yang nak mencukupkan bilangan 2 tahun itu. Tapi kita selalu cukup setakat tu je. Kita nampak susu ni ibu je. Kita lupa orang lain ada kerja juga. Ayat tu Allah sambung, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas bapaknya pun ada kerja dia. Bapak dia kena buat apa?
rizquhunna wa kiswatuhunna. Rizq tu kalau kita tengok translation kan, dia selalu translate kepada makan, kiswah kepada pakaian. Sedangkan rizq dan kiswah tu dia refer macam-macam. Contohnya kalau ibu tu perlu bukan setakat makan, rizq ni semua. Kalau ibu tu perlu breast pump, ayah dia kena sediakan breast pump. Ibunya perlu nursing cover, ayahnya perlu preparekan nursing cover. So peranan bapa tu besar, bukan setakat bagi makan, bukan setakat bagi baju je. Semua banyak benda yang bapa. Kalau maknya perlu storage bag, ayahnya kerjakan. Dan bukan setakat ayahnya saja, orang lain pun ada kerja dia. Sebab ayat tu sambung lagi. Wa alal warithu mithluha. Dan ke atas keluarga pun kena buat kerja juga. Dan ayat tu juga Allah sebut tidak patut kita berikan beban, la tudarra walidatun biwaladih. Tidak patut kita membebankan ibu tu ke atas anak dia, dan tidak patut kita bebankan ayahnya juga ke atas anak itu. Ayat yang sama, surah Al-Baqarah. So ini peranan kita. So ni kerja-kerja yang kami buat, kerja-kerja yang tuan-tuan, puan-puan semua buat juga ni. Kita nak mempermudahkan ibu itu untuk menyusu, kita nak mempermudahkan bayi tersebut, nak menyelamatkan nyawa bayi tersebut. So ini benda yang besar sebenarnya. Dan benda ni it is inevitable. Kalau kita tak buat betul, nanti saya akan tunjukkan apa kesan daripada antarabangsa, sebab 700 dah milk bank satu dunia. Kalau kita tak buat, benda ni akan sampai dekat Malaysia. Dan akan buat. Saya akan tunjukkan fatwa-fatwa daripada negara lain yang sedang berlaku sekarang ni. Apa yang sedang berlaku. Baru je bulan lepas, ada satu program MPA, Kongres. Bukan, PSM Kongres. Perinatal Society Malaysia punya Kongres. Di antara presenter dia pasal milk bank ni. So benda tu sedang berlaku. Fatwa-fatwa yang agak liberal saya nampak daripada beberapa negara luar akan masuk ke Malaysia. So kalau kita tidak bersedia dengan cara kita, I'm forcing kita akan be in trouble. Okay, alright. Balik kepada kita. So apa yang kami buat di UIA, walaupun saya dah bukan warga rasmi UIA, tapi saya masih lagi honorary lecturer di UIA. Okay, so yang pertamanya, kejap saya balik. So yang pertamanya, tak semua orang boleh mendermakan. Tak semua orang boleh mendermakan. Again, sebelum ada milk bank ni, dia ada milk sharing. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok je, ada banyak social media yang buat milk sharing, perkongsian susu. Dia anak saya tak cukup susu, siapa ada susu lebihan? Ada orang tu dia kata, saya ada lebih susu, siapa nak? So dia bagi sharing of susu ni secara berleluasa di social media berlaku. Bagi susu, kita bagi diapers, bagi apa? Imbalan begitu. Masalahnya, informal milk sharing yang sedang berlaku di Malaysia ni, isunya kesihatan. Kalau ibu tu ada hepatitis, ada HIV, kau boleh transfer, kan? So transfer penyakit boleh berlaku kalau informal milk sharing. Kalau maknya isap okok, maknya ambil dadah dan sebagainya, transfer. Maknya ada ambil ubat yang berbahaya, contohnya milk transfer. So benda ni berbahaya. Kalau ada infection pada baby tu, baby dapat gastroenteritis apa semua, siapa nak tanggung? So benda-benda begini berbahaya. Sebab itu perlunya ada formal venue untuk milk sharing yang lebih baik, which is milk bank adalah answer dia. Itu satu benda yang saya nak mulakan. Sebab benda tu berlaku. Kalau kita tak regulate, we'll be in trouble. Itu isu saya. Okay, yang keduanya, saya sebut tadi 7 isu kan. So yang pertamanya fatwa. So fatwa, alhamdulillah, Majlis Fatwa Negeri Pahang, sebelum Fatwa Negeri Pahang sebenarnya Fatwa Negeri Terengganu 2 bulan sebelum tu. Dikeluarkan fatwa, dikeluarkan resolusi membenarkan penubuhan bank susu di Terengganu, tapi Terengganu tak ada lagi. Terengganu belum ada lagi. Yang ada kita di Pahang 2 bulan lepas tu, mesyuarat Fatwa Negeri Pahang membenarkan penubuhan, tapi saya dimaklumkan dia bukan reversekan fatwa asal. Dia just membenarkan penubuhan pusat susu di Susmek IIUM secara limited dan dipantau every year. Kita dah lepas pemantauan yang pertama, ujung tahun lepas. Pemantauan yang pertama. So memang dia akan cek secara berkala, dia akan cek. Kadang-kadang dia akan pegawai pejabat mufti akan datang tengok pematuhan kepada syariah yang dibuat. Okey. Kemudian saya sebut tadi isu, contohnya isu berapa kali penyusuan, sangat jelas apa yang kami buat. Susu, formation of milk kinship tu, rodaah tu, formation of anak susuan tu berlaku hanya selepas 5 kali penyusuan kenyang. 5 kali penyusuan kenyang. Tapi apa kami buat di Susmek, kalau yang tak hendak ada hubungan milk kinship tu, kita limitkan kepada 3 kali sahaja. Maknanya, kalau contoh ibu tu dia tak nak ada anak susuan. So susu dia, penyusuan kenyang untuk mana-mana bayi hanya sebanyak 3 kali sahaja.
Ada pegawai mufti tanya saya, kenapa tak 4 doktor? Sebab 4 boleh lagi. Jawapan saya, masa tu kita jawab apa? Kita kata, kullu ibn Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Kalau kita buat 4, kan? Kalau tersilap manusia, dah jadi form anak susuan. Problem. So kita limitkan kepada 3. So kalau manusia tersilap, 1 tu masih lagi belum form kinship. So kita limitkan kepada 3. Kalau tak hendak kepada formation of anak susuan ni. Yang kedua, kalau tak nak, kita limitkan kepada 3. Yang kedua, kita definekan kenyang. So bagi bayi yang term matang, jelas benda tu tak ada masalah. Tapi bagi bayi yang pramatang, kami definekan based on nutritional need. So untuk bayi-bayi kan, kita ada cara kira berapa banyak air yang kita nak bagi pada baby tu. Sama ada air melalui drip ataupun air bagi melalui penyusuan. Ada cara dia, kita panggil Total Fluid Index, TFI. So TFI ni bagi bayi hari pertama, 24 jam yang pertama, 60 mils per kilo per day. Standard satu dunia macam tu. Hari kedua 90 mils per kilo per day, hari ketiga 120 mils per kilo per day, hari keempat, hari kelima ke atas 120 ke 180 mils per kilo per day. Itu TFI, Total Fluid Index. Kami di UIA, kami macam tak berapa selesa dengan penggunaan TFI tu. Sebabnya TFI ni hari pertama jelas 60 tu tak ada khilaf, hari kedua 90 tak ada khilaf, hari ketiga onwards tu kadang-kadang tu ada baby TFI kita kira 180 mils per kilo per day. Ada baby saya pernah guna sampai 220 mils per kilo per day. Untuk urusan fatwa ni dia kena jelas. So untuk itu kami formulatekan penggunaan nutritional needs. So nutritional needs ni, so baby yang puasa, kalau baby yang puasa, kita bagi nutrition melalui kita panggil total parenteral nutrition. Kita guna saluran darah, kita masukkan zat. Kita bagi TPN, total parenteral nutrition. So bila kita startkan baby tu dengan total parenteral nutrition, kita akan startkan dulu baby tu bila nak bagi susu, kita akan mulakan dengan trophic feeding. So trophic feeding ni adalah kita bagi susu pada jumlah yang sangat kecil. Trophic feeding, 1 ml, 2 ml. Just untuk bagi usus dia bergerak, just bagi dia rasa, just nak tengok dia tolerate, dan kita naikkan sedikit-sedikit 20 ke 40 ml per kilo per day. Itu ada cara kira dia lah. So kita akan naikkan sikit-sikit. Ini kita panggil trophic feeding. So biasanya kita akan stopkan TPN itu apabila mencapai beberapa jumlah penyusuan. Kita akan stopkan. So apa kita buat? Hari yang pertama penyusuan kenyang adalah 60 ml per kilo per day. Hari kedua, 90 mils per kilo per day. Hari ketiga, kami ambil value 100 mils per kilo per day. Sebab, bila baby dah capai menyusu, capai volume 100 ml per kilo per day, kita boleh stopkan total parenteral nutrition. So, based on that, kami ambil nombor 100 untuk standardize. Sebab, kita tak boleh lah, baby ni kenyang 100, 120. Baby ni kenyang, tak boleh. Dia kena ada standard. So standard itu kami ambil dengan nutritional need. Dia melengkapi hadis daripada Ibnu Mas'ud tadi yang kata radha'ah tu adalah apa yang membina tulang dan daging. Obviously 1 ml pun adalah 0.0001% yang masuk kat tulang dan daging tu. Tapi it doesn't build. So nutritional need minimum is 100 mils. So hari pertama 60. Contohnya kan, kalau baby tu berat dia contohnya 1 kilo. Berat baby tu 1 kilo. Hari pertama, baby tu memerlukan 60 mils per kilo per day. Kalau kita bagi susu baby tu 2 jam sekali, maknanya 12 kali penyusuan. Setiap kali menyusu, baby tu perlu 5 ml sahaja. Satu sudu kecil je, sikit je. Kan? Dan tu dah kira kenyang untuk baby 1 kilo. Kalau 2 jam sekali penyusuan, 12 kali penyusuan. Hari pertama. Hari kedua, baby tu memerlukan 90 mils per kilo per day sebanyak 7.5 mils kalau dia menyusu 2 jam sekali. Hari ketiga 10 mils dan sebagainya. 8.25 macam tu. So itu yang kami formulatekan di UIA. Mendefinasikan kenyang. Kemudian kita tak consider apa-apa kaedah penyusuan. Maknanya as long as susu masuk kepada baby, tube, gastrostomy, whatever, dia akan masuk as long as dia masuk ke GI. TPN tak kira. Drip tak kira. Apa yang masuk ke dalam gastrointestinal tract. Itu kita consider sebagai itu. Kemudian apa lagi? Kita tak tengok pada berapa kali perahan. Kita tengok pada berapa kali penyusuan. Kalau baby itu menyusu 3 jam sekali, setiap kali penyusuan kenyang itu kita consider.
Maknanya kalau contoh baby tu menyusu sejam sekali tu, setiap sejam tu kalau 3 jam, kalau kalau baby tu menyusu sejam sekali contohnya, kan? Kali ke jam ke-5 tu dah form lah milk kinship. Itu consider kita sebab kita kira penyusuan. Sesi penyusuan. Bukan baby memang dihisap lepas, tapi dia walaupun dihisap lepas tu satu sesi. Satu sesi tu kadang makan masa 20 minit kan. Certain baby kan menyusu. So macam tu. Itu cara yang kita kira. Okey, balik kepada SOP. Mula-mula siapa boleh menderma? Kita buka pada semua. Siapa nak menderma, dia boleh menderma. Tetapi ada syarat dia. Yang pertamanya, dia Muslim boleh derma, non-Muslim boleh derma. Kemudian, dia mesti dapat kebenaran suami. Ini satu yang mungkin UAE unik. Kita make sure suami setuju. Sebab apa? Sebab kalau contohnya rodoah berlaku, kan, suami kena tahu. Takkan tiba-tiba suami tahu, ada anak susuan rupanya aku. Tak boleh. Kita tak nak macam tu. So kita nak ada suami dapat kebenaran suami. So semua ibu yang nak menderma ni, dia akan ada 2 form consent yang dia kena sign. Yang pertama, dia sign consent untuk menderma. Yang kedua, dia sign consent untuk jadi keluarga susuan. Dan kalau dia tak setuju pun boleh. So kalau siapa yang setuju derma tapi tak setuju jadi ibu susuan pun ada cara kita bagilah. So kita akan make sure dia tak capai anak susuan tu. Yang seterusnya, kita pastikan kalau yang setuju untuk satu, dia tak merokok. Dia tak ada ubat apa-apa. Kita buat detail screening. Semua infective screening untuk ibu dia kita buat. Dan bila ibu tu derma, kita mesti ada face to face punya consultation. Ibu-ibu datang nak derma, kita akan jumpa, kita akan counselling kan. Sebab apa? Sebab kita nak ajar dia macam mana cara perahan yang selamat. Sebab perah ni, orang lelaki fikir senang lah. Perah dapat. Tak dapat. It's not easy. Nak dapat susu tu, it's not easy. Kalau lelaki lah menyusu kan, manusia dah pupus lama dah. It's just memang tak it doesn't make sense lah. Orang perempuan je boleh. Sakit beranak, Allah sakitnya tak nak dah anak kan. Tahun depan jumpa saya sekali lagi bawa anak baru. So macam tu. So kita ajar dia macam mana, sebab saya pernah dapat kes yang mana bila dia bagi susu tu, bila kita tengok susu tu ada rambut dalam susu tu. Dan bila kita culture kan, ada kuman dalam susu tu. So benda ni kita kena ajar. Macam mana cara nak bersihkan payudara. Macam mana nak pastikan dia selamat. Kalau time ibu tak sihat macam mana. So kita ajar benda tu pada ibu-ibu. Dan kita pastikan bekas macam mana nak simpan. Sebab ada ibu dia simpan dalam bekas dadih tu. Kadang tak bersih. Kan? Bekas macam mana nak simpan. Ada ibu dia simpan susu perahan dia sekali dengan ikan. Sekali dengan sotong kan. So tak safe. So kita bagi tahu dia. Dan kita buat home visit. Kita check peti dia cukup piawaian tak. Sebabnya storage tu penting. Sebab it's not possible untuk ibu perah hantar. It's not possible. Di UK, dia ada UK AMB dia ada tim dia. Ibu tu dah perah, dia frozen kan, tim dia macam food panda ni. Dia ambil, dia bawa ke hospital. Dia ada rider dia. Di UK kita masih belum mampu lagi. Di Malaysia kita masih belum mampu lagi. So kita ajar benda tu, kita check fridge dia macam mana kan, dan setiap kali penyusuan tu bila so ibu tu akan frozen kan. Dan ada suhu dia. Frozen pada berapa darjah Celsius. Kita check peti dia macam mana. Sebab susu dia lain Susu ibu kalau letak dekat suhu bilik, dia boleh tahan 5 jam maksimum. Kan, kalau dalam peti 1 pintu, peti 2 pintu, kan, deep freezer dia ada duration dia yang kita boleh simpan susu dia. Okay, so bila dapat kepada bank susu kita, yang pertama kita akan simpan dalam chiller. Kemudian kita akan torkan susu tu. Kita akan cairkan. Tor susu ni, dia bukan boleh main letak dalam microwave. Dia ada peti dia ada fridge dia yang harga puluh-puluh ribu beli. Untuk torkan susu secara seperlahan selama beberapa jam. Tor tu berapa jam saya tengok, saya 8 jam torwing susu tu. Kita torkan susu dan kemudian susu tu kita akan hantar untuk test. Kita akan culture kan. Kita tengok ikut standard guideline HMBANA, Human Milk Bank Association of North America. Dia ada guideline dia. Kita follow dia punya dan kita ikut UKAMB punya guideline. Berapa banyak culture yang boleh, apa kuman yang ada. Kan? So kita culturekan sebelum. Dan apa kami buat? Kami gabungkan, kita poolkan susu ibu yang sama. Certain milk bank di Singapore contohnya, MUIS buat fatwa,
Milk bank dia benarkan formation milk bank di Singapore based on apa? Dia campur, dia pooling of milk daripada macam-macam ibu. Macam ramai-ramai ibu campur susu, dia poolkan sekali. Lepas tu fatwa tu kata dibenarkan sebab satunya darurah. Darurah tubihul mahdzurah. Nombor dua, dia kata dibenarkan sebab bila campur semua susu, ada elemen bukan syubhah, elemen ketidakpastian. So dia tak pasti susu ni daripada ibu mana. Kami tak setuju sebabnya kita yang create ketidakpastian tu. Sedangkan kita boleh je. Ibu ni bagaimana kan. So kami poolkan, campurkan susu daripada ibu yang sama, letak, kita torkan, kita testkan dan kemudian kita pasteurizekan untuk punya kuman. Kemudian kita freezekan balik. Bekukan balik. Kemudian bila baby perlu, kita akan keluarkan sikit dan sebagainya. Dan baby pun ada kriteria dia. Kita, ibu Muslim hanya bagi pada baby Muslim. Non-Muslim hanya untuk non-Muslim sahaja. Untuk memudahkan. Dan kemudian ada syarat, baby pun kalau setuju jadi keluarga susuan, kita akan pastikan ada pertemuan di antara ibu, keluarga tu bukan setakat ibu, dengan ayah ada sekali, dengan dua-dua penerima dan sebagainya. So dua-dua mesti ada pertemuan, kena jumpa dan kita bagi kad. Actually kami di Selangor dah ada kad rada'ah, kad anak susuan di Selangor. Di Pahang belum ada. Saya sangat susah nak convincekan Jabatan Agama Islam Pahang untuk keluarkan kad anak susuan tu. Tapi kami di UIA kami buat. Ada satu kad anak susuan. So kad tu dia akan bawa lah. Tapi benda macam tu boleh hilang. Actually kami pernah jumpa dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Boleh tak nak masukkan dalam IC anak susuan siapa-siapa. Tapi isunya nak masuk IC ni, dia kena bentang dalam parlimen for some reason. So saya tak, proses tu is a bit complicated. Jabatan Pendaftaran Negara HQ pun kata, doktor boleh berharap tapi itu susah. So proses dia panjang. So tu di antara benda yang kami nak buat. So ada kad rada'ah, kad anak susuan. Itu di antara benda. Dan kalau Pahang keluarkan pun, Majlis Agama negeri-negeri ni dia tak bercakap bersama mereka. Dia tak ada satu WhatsApp group. Oh anak susuan ni ada share satu-satu semua. Tak ada, belum lagi. So saya haraplah adalah satu registry anak susuan satu Malaysia. Benda tu belum ada lagi. So ni di antara benda yang kami buat. So kalau yang setuju jadi anak susuan tak ada masalah, kita bagi. Tapi kalau yang tak setuju jadi anak susuan, kita akan limitkan kepada 3 kali penyusuan daripada satu ibu, penyusuan kenyang. Setakat hari ini lebih 50 bayi telah kita berikan susu di Susmed dan semuanya tidak lagi mencapai tahap level rada'ah tu. Ini yang telah kami buat di Susmed. Mungkin setakat tu. Baik, terima kasih Dr. Syed. Jadi agak tara juga SOP bagaimana kita daripada nak menderma, bukan senang, bukan mudah, perlunya effective screening dan seumpamanya sehinggalah ke proses penyimpanan dan juga pemberian lah. Jadi disebabkan masa ni kita menceburui sangat, saya nak buka, boleh tak saya nak buka Q&A? Satu soalan dulu kah? Satu soalan boleh? Sekiranya ada daripada sidang penonton sebelum kita tutup. Ada tak? Ke semua dah okey dah? Ke semua dah nak balik? Kita ada satu soalan. Kita boleh bagi mic. Mungkin boleh perkenalkan diri secara ringkas. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nazmi bin Muhsin, pengarah Hospital Sungai Bakap. Terima kasih kepada Tuan moderator dan panel. Saya ada sedikit soalan sebab actually di peringkat KKM kita dah ada permulaan dah. Beberapa hospital telah dikenal pasti dan antaranya adalah Hospital Seberanjaya sendirilah. Setting telah dibuat. Cuma isu-isu challenge masih belum selesai. Dan beberapa negeri lah termasuklah Terengganu, Sabah dan tak silap ada lagi 5 tak silap. Okay. Cuma sekarang yang saya nampak di peringkat Pulau Pinang, kita terlibat dengan pecahan kaum yang agak sangat berbeza. Especially kaum Cina, India dan Melayu. Dan kita expect penderma adalah kebanyakannya daripada kaum yang non-Malays. Especially kaum Cina lah sebab mereka memang terkenal dengan pemurah. Bila kita buat blood donation, kebanyakannya daripada Chinese. Dan isu ni pun kita bincang dan kita expect akan berlaku kalau kita buka bank susu, kebanyakan penderma kita expect more daripada
Chinese. So di Pahang mungkin saya tak silap mungkin berbeza dari segi komposisi tu. Cuma saya nak minta pandangan lah daripada Dr. Said. Apa yang kita boleh perjelaskan lagi ataupun kita perincikan lagi kalau kita dapat banyak penderma daripada non-Muslim. Dan macam mana kita nak cadangan Dr. Said, macam mana kita nak handle kalau kita dapat kurang daripada Muslim ni. Sebab kita tengok kalau kita di Pulau Pinang ni ada dua bahagian. Kalau di seberang Perai ni memang majoritinya Malays. Tapi di belah pulau tu majoritinya adalah dari Chinese lah. Okay, so perbezaan komposisi kaum ni ada antara challenge jugalah bagi kami. So saya minta pandangan daripada Dr. Said macam mana yang boleh kita buat. Terima kasih. 3 minit. Apa nama macam ni. Saya punya respon saya akan pergi panjang sikit dulu dia ada beberapa isu. Yang pertamanya dari sudut pendermaan boleh tak Muslim non-Muslim derma pada Muslim? Hukumnya boleh. Jelas. Dia boleh derma. Boleh tak Muslim derma pada non-Muslim pun boleh, tak ada masalah. Tetapi isunya adalah apabila formation of male kinship tu, rada'ah tu. Sebab actually Majlis Fatwa Negeri Pahang dia kata tak ada masalah kalau non-Muslim nak derma pada Muslim, dia kata okey, boleh. Tapi isunya adalah macam mana kita nak pastikan kita nak bagi kad anak susuan pada non-Muslim. Saya takut dia tohuk lah, dia akan buang lah. Kan dia tak nampak kepentingan benda tu. So sebab itu di UIA kami buat kita separatekan Muslim dengan non-Muslim. Okey, sebelum saya jawab tu saya nak pergi panjang sikit. Ada beberapa fatwa yang terbaru So sekarang ni contohnya di Singapore saya dah sebut tadi dia pooling of milk daripada different donor dan fatwa tu dibenarkan sebab satunya darurah tubihul mahdzurah, yang kedua ada ketidakpastian sumber daripada mana. Dan ada juga sekarang ni ada beberapa fatwa daripada beberapa negara, Qatar contohnya, Turki pun dah ada fatwa-fatwa baru yang keluar dan isunya adalah kebanyakannya adalah pooling of milk daripada different donor. So baru ni ada presentation daripada Saudi ke. Dia gabungkan susu daripada banyak ibu kan. Kemudian susu tu bila diberikan walaupun jumlah susu tu capai level kenyang tetapi jumlah daripada different donor tu terlalu sedikit. Based on that dia kata formation milk kinship tu tidak berlaku. Kami tak setuju dengan benda tu. Sebabnya benda tu kita boleh regulate. Darah kita boleh regulate. Kenapa susu tak boleh regulate? Patutnya boleh. Kan? Dan ada juga fatwa yang kata bila susu tu dah dikeluarkan jadi tepung, dia jadi tepung dulu, lepas tu baru kita redilute. Kebanyakan susu, contohnya kita minum fresh full cream milk kan. Dia bukan susu direct tu. Susu tu dah dijadikan susu lembu kan, dah jadikan tepung, lepas tu sampai kat Malaysia dia jadikan susu balik, dicampur balik, dilute balik. Itu kita minum full cream milk dan sebagainya. So bila jadi macam tu, dia tak consider sebagai rada'ah tu tak berlaku. So fatwa-fatwa begitu sudah ada. So bagi saya, kita di Malaysia kita kena jelas. Tapi isunya kita semua ni, majlis-majlis fatwa negeri-negeri ni dan juga semua-semua hospital KKM nak ada dia punya rasa. KKM ada dia nak rasa dia yang first, dia nak ini. UIA pun ada nak rasa. Semua tak berapa nak share. Ni saya geram sikit lah kita ni kan. Patutnya kita kena share lah apa masalah dia. So sekarang ni kita tengah dalam proses nak cuba buat satu gathering di antara semua players milk bank di Malaysia. Kita kena ada satu perjumpaan untuk kita standardizekan kita punya semua. Kalau tak setuju dengan UIA punya, never mind, mafi muskilah. Kita formkan satu Malaysian standard of milk banking. So ni yang saya tengah cuba nak kenen-kenenkan dengan semua player ni untuk kita berjumpa. Yang kedua, macam mana nak buat? Bagi saya, there's no other way. You kena make sure susu tu separated kan. Maknanya Muslim separatekan, non-Muslim separatekan dan kalau boleh, make sure bayi yang Muslim dapat susu daripada ibu Muslim. Bukan apa untuk long term. Sebab kita baru bermula. Bila kita baru bermula, benda ni boleh buat lagi. Bila mula milk bank ni, you takkan dapat banyak resipien. You akan dapat banyak donor dulu. Maknanya, bila dapat banyak donor, belum resipien, belum banyak lagi, kita still ada masa untuk susun gerak kerja kita. I can assure you, the moment you start milk bank tu dah running pun, akan ada masa untuk kita susun benda tu. Sebab dia akan, walaupun resipien tu ada, tapi nak dapat tu dia lambat sikit. Donor akan banyak. Sebab ibu-ibu kita di Malaysia ni yang ada stok susu kat rumah ni banyak. Ramai. Memang ada yang berpeti-peti susu kat Simpan rumah. So donor tu banyak. So you akan dapat donor dulu.
Cuma kena ada very clear punya guideline. Dan untuk itu Malaysia kita kena sit down together kan dan duduk settlekan. Doktor pernah attend dengan JAKIM sebelum? JAKIM saya tak dapat attend directly. Okey. Tapi saya dapat hasil discussion diorang sebelum ni, saya memang dapat lah, kita dapat Sebab information. KKM banyak live dengan JAKIM lah sebelum ni. Sebelum ni JAKIM reject banyak kali. So saya dapat information daripada orang dalam JAKIM lah. Itulah Apa yang insyaAllah orang reject. kalau kita dapatkan connection tu lebih baik lah kan. So terima kasih, itu saja. Kena buat makan-makan lah Dr. Syed. Ajak semua orang makan sekali. Baik, Dr. Hamidah 2 minit sebagai rumusan. Minit Okey, jadi soalan sekarang ni bukan lagi soalan bank susu tu boleh ke tidak di Malaysia. Jadi soalan tu boleh dikatakan bukan soalan kita lagi. Soalan sekarang bagaimana kita nak share best practice. Yang kedua, bagaimana kita nak mangkinkan pakar-pakar perubatan ni untuk tampil ke hadapan seperti Dr. Syed ni untuk membantu para ilmuwan memahami dalil dan mengeluarkan dalil tu sesuai dengan konteks. Contohnya ar-radha'ah, dalam definisi sekarang tiup pun radha'ah kan, melalui tiup hidung pun radha'ah, melalui syring pun radha'ah kan, mengenyangkan. Nak definisi kenyang tu kita perlu pandangan pakar perubatan. Jadi sinergi antara perubatan dan fiqh tu sangat-sangat mendesak sekarang kerana usaha ini memang untuk mencapai maqasid syariah, untuk menjaga yang pentingnya nyawa, agama dan 3 dan yang lain-lain lagi. Saya rasa itu sahaja. Pentingnya ilmu lah, macam Dr. Daniel sebut tadi, ilmu bagi pakar-pakar perubatan, ilmu agama sangat-sangat penting. Dan sinergi, bagaimana saya kata tadi, sharing best practice itu yang baik. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hamidah. Jadi secara kesimpulannya bagi menjawab tajuk forum kita pada hari ini, bank susu itu adalah satu keperluan. Walau bagaimanapun masih wujud stigma dan kita perlu atasinya lah. Maksudnya kerja kita masih lagi banyak. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu undangan kita atas perincian yang telah pun diberikan. Semoga dengan ilmu yang telah diberikan itu dapat kita manfaatkan di dalam gerak kerja kita insyaAllah. Jadi saya kembalikan kepada Puan Pengerusi Majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.